Kemudian, kalaulah aku masih ada pada hari engkau mengalaminya, pasti akan kutolong engkau dengan bersungguh-sungguh. Tidak lama selepas itu, Waraqah bin Naufal meninggal dunia dan wahyu terhenti. Tuan, sifat wahyu ni tuan-tuan, dia bukan turun tiap hari. Ni hak 30 juzuk hak kita duk baca tu, tuan-tuan duduk dekat rak tu, bukan turun tiap hari. Hari ni turun, esok pula turun, esok pula turun. Tak, tuan-tuan. Ya, dalam ilmu sirah disebut sebagai saqatul wahyi, terhentinya wahyu. Ya, bila turun wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, para sejarawan Islam mengatakan bahawa, ya, berhenti wahyu seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam jami' sahihnya melalui jalur sanad daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا انتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan bertemu dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa kena bubuh radhiyallahu anhuma? Sebab Abdullah bin Umar sahabat, ayah dia Umar bin Al-Khattab sahabat, dua-dua sahabat radhiyallahu anhuma. Satu hari Nabi SAW akhadha Rasulullah bimangkibi, ya, datang depan Abdullah bin Umar. Al-Imam Nawawi dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, au amsik bikaffati min amam. Nabi datang depan Abdullah bin Umar, lalu Nabi pegang kat bau Abdullah bin Umar, pegang kat bau Abdullah bin Umar tu, ya. Faqal, kemudian Nabi bersabda, Nabi bagi tahu kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, jadikan diri kamu di dunia ini seolah-olah engkau seorang pedagang. Ya. Kemudian Nabi kata lagi, au abiru sabil, dan juga seumpama seperti orang yang dalam perjalanan musafir. Tuan-tuan, Nabi cakap hak tu ya. Nabi pegang bau Abdullah bin Umar, Nabi bagi tahu hak tu. Duduk dekat dunia ni, set elok-elok dalam minda kita, kita dalam hidup kat dunia ni macam seorang pedagang ataupun seorang yang bermusafir yang sedang berjalan jauh menuju destinasi kita yang sebenarnya, yakni akhirat. Kata Al-Imam Nawawi dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, apabila mensyarahkan perkataan au abirus sabil, itu bermaksud, ya, iaitu bermaksud
lam yastaqiru fiha abadan bal huwa mashi. Kata Imam Nawawi tu. Ya, Nabi bagi tahu kat kita bahawa kita duduk dekat dunia ni bukan duduk selama-lamanya. Jangan kita ni duk fikir bahawa yang kita hidup kesenangan dekat dunia ni, yang nilah sampai akhirnya ataupun selama-lamanya begitu. Tidak semestinya, tuan-tuan. Ya, bahkan kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, wa abiris sabil akmalu zuhdan min gharib. Ya, kita kena buat persiapan. Orang musafir ni, tuan-tuan, kita kalau dia pergi duduk sebentar, dia bukan duduk pergi buat rumah tentu seolah dia nak duduk selama-lamanya. Tidak. Dalam erti kata yang lain, dia duduk di tempat itu, dia buat persiapan secukupnya untuk dia menghadapi hari yang paling penting daripada itu, yakni yaumul qiyamah, yakni kehidupan yang sebenar-benarnya. Lalu kata Nabi, apabila Umar dengar macam tu, Nabi pesan kat dia, wa kana Ibnu Umar yaqul. Yang ni bukan hadis. Yang ni disebut sebagai ziyadatus thiqat. Kalau orang belajar ilmu hadis, dia dapat membedakan mana satu perkataan Nabi, mana satu tambahan daripada sahabat. Ya, dalam satu ilmu disebut sebagai ziyadatus thiqat, penambahan perawi. Ya, bila Nabi habaq macam tu, apa nak Ibnu Umar kata apa? Yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kata Ibnu Umar, kata dia, apabila engkau berada pada waktu petang, maka jangan engkau tunggu datangnya pada waktu pagi. Ya? Maksudnya apa? Ibnu Umar faham bahawa kita kena buat kerja, kita kena beramal. Jangan kita tunggu, ya, nyawa kita Allah ambil, kita tidak ada peluang untuk melaksanakan kebaikan dan kebajikan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, apabila mensyarahkan perkataan ini, wa hadha kalimat min Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul idza amsayta fala tantadir as-sabah wa ma'na i'mal amal qabla al-maut. Maknanya buat amalan sebelum Allah ambil nyawa kita. Kita kena sedar awal sebelum Allah jemput nyawa kita. Bahkan kata Ibnu Umar lagi disebut bahawa wa khudh min sihhatika limaradika. Ya, rebut peluang kesihatan tu sebelum kamu sakit. Bila sakit ni tak beraya dah, tuan-tuan. Nak main masjid pun tak boleh dah. Orang ambil ayat semayang pun kadang tak boleh dah. Orang pula tolong ambil ayat semayang kat kita tu. Ya, sebab apa? Sebab waktu dia sihat, dia tak pulun sungguh-sungguh. Bila dia sihat, dia tak fikir idea untuk buat amal soleh ataupun kebajikan-kebajikan yang lain. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, wa min hayatika limautik, dan juga peluang dan ruang Allah berikan kepada hamba untuk dia hidup sebelum Allah ambil nyawa dia. Limautika, sebelum Allah ambil nyawa dia. Dalam kesempatan ni, tuan-tuan, Allah berikan kepada peluang untuk kita, ya, ambil sebanyak-banyaknya ataupun beramal sebanyak-banyaknya untuk kita bentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, hadis ni, tuan-tuan, nak bagi tahu kepada kita bahawa kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Di dunia ini adalah sementara. Kita buatlah sebaik mungkin, seikhlas mungkin, yang mana kita akan ambil, ya, baja-baja ataupun hasilnya itu apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah riwayat Al-Bukhari itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan sirah kita pada malam ini menggunakan kitab Rahiqul Makhtum Safiur Rahman Mubarakfuri. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas kita dah cerita satu riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu satu peristiwa yang sangat bersejarah ketika mana Nabi naik di atas Gua Hira, ya, dan kita telah bahas pada pertemuan yang lepas 3 tahun Nabi beribadah dengan menggunakan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan 1 bulan penuh pada bulan Ramadan Nabi naik di atas Gua Hira dibekalkan kurma dan air yang dibekalkan oleh isteri Nabi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Nabi naik atas Gua Hira
Dipendekkan cerita, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Jibril datang untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Ya, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dipendekkan cerita tuan-tuan sekalian. Ya, maka turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berjumpa dengan Siti Khadijah. Nabi kata, zammiluni, 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 selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Tuan-tuan sekalian, ini satu hikmah. Ini satu hikmah kenapa Allah berikan ataupun Allah pertemukan Siti Khadijah yang berusia lebih berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Di antara hikmah tuan-tuan, ini peristiwa kali pertama yang terjadi kepada Rasulullah. Tak pernah lagi tuan-tuan ni datang seorang lelaki mai peluk Nabi, suruh baca Iqra. Ya, Nabi pelik dan Nabi rasa hairan. Tuan-tuan, kalaulah isteri muda ni sebut, ada hikmah ni, hikmah para ilmuwan kita berfikir, ya. Kalaulah isteri muda ni dia emosi, ya. Dia kurang kemampuan, dia tak belajar lagi tuan-tuan, jatuh bangun dalam kehidupan, ya, berjaya dan gagal dalam kehidupan. Bilalah, kalaulah isteri muda tu, ya, contohnya tuan-tuan, Nabi waktu ni kahwin daripada mungkin isteri berusia dalam belasan tahun dan sebagainya. Kalaulah datang perkara ini kepada isteri tersebut, kemungkinan dia tidak dapat menerima perkara itu. Ya, mungkin dia balik-balik tu dia lah, cik kata ada, pi bawa apa dalam gua tu, contohnya. Ya, tapi dah, ini satu hikmah. Ya, Siti Khadijah jatuh bangunnya dalam kehidupan orang yang sudah matang. Ya, walau bagaimana susah dan senang pun, aku akan berada di belakang suamiku Muhammad bin Abdullah. Ini antara hikmah sejarawan Islam memikirkan perkara ini. Akhirnya tuan-tuan, ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi kata, zamiluni, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Kemudian Nabi cerita kepada Khadijah tentang peristiwa tersebut. Ya, kemudian Nabi kata, kemungkinan akan ada berlaku benda yang tidak baik ke atas aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa respon Siti Khadijah? Ini yang kata bahawa isteri perlu memberi sokongan kepada seorang suami. Nah, seorang suami yang berjaya, jangan kita duk ucap tahniah kat dia seorang, ya. Kita kena ucap tahniah juga kepada isteri dia dan juga ahli keluarga dia. Sebab apa? Sebab berjayanya seorang lelaki kerana di belakangnya ada wanita yang mendokong dan membantu seorang suami yang hebat itu. Hai dah tuan-tuan. Nila ni duk, orang kata apa? Universiti duk apa dia, duk sambut, ya, convocation dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Kita duk kata tahniah lah, tahniah. Jangan duk ucap kat dia saja, ucap kat isteri dia juga. Bersabar di atas kesabaran, emosinya, berikan semangat dan sebagainya. Kena sabar juga kat anak-anak dia dan sebagainya. Ya, berjaya seorang itu kerana orang lain kiri dan kanan kita yang membantu kejayaan kita itu. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Khadijah kata apa? Ya, wahai Muhammad, ya, Allah tidak akan sekali-kali mempersiakan kamu kerana engkau seorang yang suka menghubungkan tali persaudaraan. Kata Khadijah, Allah tak akan persiakan kamu, wahai Muhammad. Ya, orang baik lagu ni takkan Allah nak siakan. Ya, orang yang selalu mempersaudarakan tali persaudaraan, tak suka nak cari gaduh dengan orang. Takkan Allah nak musnah orang macam ni. Pertama, yang ketua kata Khadijah, orang yang menanggung bebanan orang susah. Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, pada sekitar umur 40 tahun ke bawah, Nabi dia tak boleh tengok orang susah, tuan-tuan. Dia tengok orang susah, Nabi pasti akan bantu. Dan ini diperakui oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Akhirnya tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan isteri nak memperakui tuan-tuan kebaikan kita, bukan senang. Ya, tengah tu tuan-tuan sekalian kata, Pak Long hang macam mana? Pak Long hang ni balik rumah, ya. Ha? Maknanya apa tuan-tuan? Luar mungkin dia kemah, tapi dalam rumah pai. Sebab apa? Isteri kita yang kenal. Sebab 24 jam duduk orang kita. Betul tak tuan-tuan? Kawan-kawan kita ni sat-sat, ya, lepak kedai kopi habis gitu lah.
Duduk dalam rumah 24 jam. Makan sekali yang kita, tidur dan sebagainya. Semua dia kenal. Hati budi kita dan sebagainya. Time kita marah, time kita seronok dan sebagainya. Semua dia tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, Khadijah ni dia memperakui sikap dan akhlak Nabi. Maknanya memang betul. Begitulah akhlaknya. Ya, dan juga Muhammad ni, wahai Muhammad, hang suka menolong orang fakir. Orang memerlukan bantuan, hang suka tolong. Dan juga ikramut tuyuf, memuliakan tetamu. Ini tuan-tuan sekalian, nilai-nilai yang ditunjuk dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nilai ini penting tuan-tuan. Dia tak sama dengan luaran pakaian kita, dengan nilai yang ditunjuk dalam akhlak dan juga tingkah laku kita. Ini dua benda yang berbeza tuan-tuan. Ada orang serban bukan mie besar dengan jubah 24 jam, tapi mulut tuan-tuan sekalian duk maki hamun orang. Ini bukan dia. Ini bukan nilai yang ditunjuk oleh Islam. Nabi tunjuk dari sudut zahir dan juga nilai itu. Ini yang perlu kita sebut. Ya. Dan juga engkau selalu membantu sebarang perkara kebenaran. Benda-benda yang betul, benda-benda yang berada dalam kebenaran yang hak, Muhammad akan turut serta. Ya, pada sekitar umur 15 tahun umur Nabi, ya, Nabi pernah terlibat dalam salah satu perjanjian disebut sebagai Al-Hafdhul Fudul, perjanjian Al-Fudul yang termeterai di dalam rumah Abdullah bin Jad'an At-Tayyimi. Rumah tu jadi saksi. Waktu tu umur Nabi baru 33 lah kan, 15 tahun. Ya, maknanya apa? Nabi mendokong, Nabi bersetuju, ya, dengan perjanjian itu. Perjanjian Fudul nama dia. Ini dia tuan-tuan sekalian. Kemudian Khadijah membawanya pergi berjumpa Warqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu bapa saudara Khadijah. Beliau ialah seorang penganut agama Nasrani semasa jahiliah, menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Banyak kandungan kitab Injil yang ditulisnya sebanyak yang dikehendaki oleh Allah, dan beliau ialah seorang yang telah tua dan buta pula. Tuan-tuan, pak saudara Khadijah ni nama dia Warqah bin Naufal. Semua kita kenal nama ni. Warqah bin Naufal ni tuan-tuan sekalian, dia ahlul kitab. Ya, dalam orang panggil apa? Perangai Arab Jahilah ni tuan-tuan sekalian, ada di antara yang menyembah berhala, dan ada juga beberapa kelompok yang masih lagi menganuti agama ahlul kitab, yakni agama kitab-kitab samawi yang tidak tercemar dari sudut pengamalan dan i'tiqad mereka. Itu dia tuan-tuan muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Ya, seumpama apa? Ni Warqah bin Naufal. Begitu juga Rahib Al-Bahirah. Nama sebenarnya Jarjis. Ya, dia duduk di Syam. Ya, dia ahlul kitab. Ya, orang ni pakat terpengaruh sembah berhala Al-Lata, Al-Hubal dan sebagainya. Mereka ni tuan-tuan masih lagi menjaga keaslian kitab-kitab samawi itu. Ada, bukan tak ada tuan-tuan, ada. Tapi yang banyaknya tuan-tuan, ahlul kitab yang disebut sebagai ulama-ulama kitab samawi, kebanyakan mereka tuan-tuan, mereka seleweng kitab-kitab samawi itu. Kebanyakannya. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah Allah sebut dalam Quran, alladhi, bagaimana ayatnya? Ya'rifu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, ahlul kitab mereka kenal Muhammad ni. Depa lebih kenal anak-anak mereka ni, minta maaf. Depa kenal Muhammad ni lebih daripada kenal anak-anak mereka. Maknanya depa kenal tuan-tuan, Muhammad ni, Rasulullah ni depa kenal, khatimun nabiyyin, penutup segala nabi. Depa tahu ciri-ciri itu. Tapi tak saja depa seleweng di atas kepentingan dunia mereka. Ni penting tuan-tuan. Jangan buat main-main. Ahlul kitab. Ahlul kitab ni nama ahlul kitab, tapi yang ulama lah bahasa kita ni. Tok guru lah. Sebab tu tok guru dan ulama ni tuan-tuan penting, dan kalau elok dah dia. Kalau masalah, dialah insan yang paling bermasalah. Sebab apa? Sebab nas itu berada dalam dada mereka. Ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kalam-kalam ulama itu berada dalam dada mereka. Mereka boleh kilah nas tuan-tuan, mengikut kemahuan yang mereka nak. Ini cukup bahaya. Jangan bermain kata, oi dia tok guru kita, takkan dia nak bohong. Tak tuan-tuan. Ulama pun ada dua, kata Imam Al-Ghazali, al-ulama'ud dunya wal ulama'ul akhirah. Jangan bermain. Ya, sebab tu pada zaman Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala,
ya, dia berbeza dengan pemerintah pada ketika itu. Dia tak setuju tuan-tuan. Pemerintah pada ketika itu suruh bayar cukai untuk lawan tentera Mongol kalau tak salah saya, ya. Imam Nawawi tak berkeluar fatwa. Jangan duk bayar cukai. Jangan duk bayar kepada pemerintah ni. Sebab apa? Sebab cara kehidupan pemerintah yang kita duk tengok ni cukup mewah. Gundik-gundik perempuan dia tuan-tuan diberikan harta yang cukup banyak. Kata Imam Nawawi, kalau hang nak suruh aku buat keluar fatwa untuk berikan, kutip dia rakyat untuk bayar, untuk berikan, ya, kepada kekuatan ketenteraan, ya, jual dulu, ya, harta-harta gundik-gundik wanita tu, jual dulu. Itu dia tuan-tuan. Ini ketegasan ulama Rabbani Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dah tuan-tuan, ini sebut tu. Ya, baik, kita kembali kepada perbahasan sirah. Waraqah bin Naufal ni seorang insan yang masih lagi terjaga, ya, dipelihara dari sudut pengamalan dan i'tiqadnya, ya. Kemudian, ya, dia berjumpa dengan Khadijah. Khadijah pergi cari jumpa, ada seorang orang alim. Biasalah kita ni bila ada masalah dalam keluarga, jom kita pergi jumpa orang alim, orang soleh, pergi minta nasihat kat dia. Boleh ke tak boleh? Boleh, bukan tak boleh tuan-tuan. Pergilah jumpa nasihat dia. Ya, pergilah jumpa nasihat dia, minta doa orang soleh dan sebagainya. Itu dituntut oleh agama. Sebab tu orang soleh ni tuan-tuan sekalian, minta dia doa kat kita. Ya, minta kita doa kat, dan walaupun ada perbahasan di kalangan para ulama dari sudut tawasul orang yang telah mati, ya. Ada ini isu panas sikit tuan-tuan, ya. Orang yang meninggal dunia, macam mana kita nak minta bantuan dia untuk dia, perantaran dia untuk dia minta di atas kesalehan dia padahal dia dah mati dah. Ya, dia ada perbahasan polemik yang agak panaslah isu tu, ha. Cuma orang yang soleh yang masih hidup, hak tu tak payah duk petikai. Pilah cari orang soleh, minta nasihat kat dia, ni tolong doa kat saya tuan, minta doa kat saya, doakan kepada saya, ya, supaya hati dalam keadaan tenteram, ya, keluarga dalam keadaan sakinah, doakan kepada saya. Hari dituntut oleh agama. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan, Khadijah berkata kepada bapa saudaranya, hai bapa saudaraku, dengarkan apa yang anak saudaramu akan ceritakan. Ni Rasulullah Muhammad tolong cerita ni dekat Waraqah bin Naufal ni. Maka Waraqah berkata kepada Rasulullah, hai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Apa yang terjadi kat hang ni, wahai Muhammad, tolong cerita kat aku ni. Kemudian baginda memberitahu apa yang dilihatnya kepada Waraqah. Kemudian Waraqah berkata, itulah namus yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Alangkah baiknya kalau aku masih muda, alangkah baiknya aku masih hidup ketika mana kaummu mengusirmu. Bila dia cerita, dia orang alim. Sebab tu beda tuan-tuan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Kata Allah dalam Al-Quran, katakanlah, adakah sama dengan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak berilmu? Waraqah bin Naufal, dia orang alim. Ya, bila Muhammad Rasulullah cerita lagu tu dekat Waraqah bin Naufal, dia ingat balik ilmu-ilmu yang dia kaji dalam kitab samawi tu. Dia kata apa? Peristiwa dan kejadian ni, kalau aku pedoh dan aku pegu dengan cerita namus kepada Nabi Musa alaihi salam, sebiji macam Nabi Musa. Itu dia tuan-tuan. Sebiji cerita ni macam Nabi Musa yang terdapat dalam kitab-kitab samawi. Ya, namus tu. Ya, namus ni maknanya kitab, ya. Maknanya kitab samawi yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini nama lainnya. Ya. Dia kata lagi, kalaulah aku masih muda, waktu kamu menggerakkan gerak kerja dakwah dan juga tauhid itu, pasti aku akan mendokong perjuangan kamu. Dia ingat dah. Dia bagi tahu dah kat Muhammad, tahu dah, reja ni memang orang tak suka. Reja ni memang orang hang akan menghadapi benda yang besar dalam hidup hang, wahai Muhammad. Waktu itu kalau aku masih hidup, aku akan duduk bersama dengan kamu, wahai Muhammad. Tapi waktu ni tuan-tuan sekalian, dia sudah tua, mata pun tak nampak dah tuan-tuan. Usia dah panjang dah. Ya, dia bagi tahu begitu. Ya, lalu Nabi SAW berkata, apakah mereka akan mengusirku? Nabi pun pelik, Muhammad Rasulullah SAW pelik. Takkan kaum aku nak buang aku kot?
Kita tahu dalam satu kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gelaran Al-Amin itu telah diberikan kepada Muhammad bukan disebabkan amanahnya sahaja, tetapi dihimpunkan segala sifat-sifat mahmudah itu lalu diberikan gelaran Al-Amin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutur bicaranya, akhlaknya, suka buat baik, tepati masa, bermanis muka, hormat orang, bantu jiran dan sebagainya. Ini semua gelaran Al-Amin diberikan kepada orang Mekah, kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pelik, orang suka dekat aku, tiba-tiba orang nak buang aku. Adakah? Jadikah lagu tu? Jawab Warqah bin Nawfal, sadaqta, betul. Memang orang akan buang hang. Tidak seorang pun lelaki yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan ia akan dimusuhi. Dia tahu dah orang Mekah ni sembah berhala ratus tahun. Baru ni saja sonok-sonok tengok kat Facebook tuan sekalian, dia main satu video cerita tentang Firaun. Firaun tu hak ribu tahun zaman Nabi Musa tu tuan-tuan. Pergi dekat museum di Mesir tuan-tuan sekalian. Rupa tu dia patung besar kami. Siapa yang ada kesempatan pergi ke Mesir, pergi ke museum, masih lagi ada lagi mumia-mumia Firaun itu ribuan tahun. Umur itu. Tengok dengan binatangnya, dengan ulangnya, dengan singanya, dia ukir dengan besar dan berbegah-begah dengan patung-patung sembah berhala itu. Ribu tahun dah. Di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ini zaman kemunculan Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Sembah berhala itu sudah menjadi darah daging dalam kehidupan orang Arab. Tuan-tuan, kalau kita perhati sirah ni tuan-tuan, betapa mencabarnya, betapa besarnya perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk mengubah kepercayaan dan i'tiqad yang telah jadi darah daging ni. Bukan senang tuan-tuan. Benda dah jadi rutin. Susah. Susah duk tengok jauh. Tengok dari kita cukup lah. Kita suka minum air, kopi, cap apa tuan-tuan? Cap bilah apa pun. Cap kapai contohnya. Tak ada kena-mengena dengan apa pun tuan. Cap kapai contohnya. Tiap hari kita nak minum hatu lah tuan-tuan. Cap kapai. Tiba-tiba orang rumah kita buat air kopi, cap songkok. Contoh hari bukan nak kata apa. Cap songkok. Kita kata, ni kopi mana pula dah ni? Kan? Kata, ni kopi kan ni? Dah. Ni kopi cap apa? Cap songkok. Dan tak mau minum lah. Pasal apa? Kita dah ngam dah. Kita dah memang dah seronok dah dengan kopi cap apa tadi sebut ni? Cap kapai. Kan dah jadi darah daging, dia tak mau dah kopi cap lain. Maknanya macam itulah tuan-tuan. Itu minum. Ini soal kepercayaan dan i'tiqad. Betapa besarnya tuan-tuan perjuangan Nabi ini nak ubah kepercayaan. Kemudian, kalaulah aku masih ada pada hari engkau mengalaminya, pasti akan kutolong engkau dengan bersungguh-sungguh. Tidak lama selepas itu, Waraqah bin Nawfal meninggal dunia dan wahyu terhenti. Tuan, sifat wahyu ni tuan-tuan, dia bukan turun tiap hari. Ni hak 30 juzuk hak kita duk baca tuan-tuan, duduk dekat rak tu, bukan turun tiap hari. Hari ni turun, esok pula turun, esok pula turun. Tak tuan-tuan. Dalam ilmu sirah disebut sebagai saqatul wahyi, terhentinya wahyu. Bila turun wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, para sejarawan Islam mengatakan bahawa berhenti wahyu seketika. Berhenti. Berapa lama? Sekejap kita akan tengok muka surat 83. Baik. Menurut Al-Imam At-Tabari dan Ibnu Hisham dalam sirahnya meriwayatkan hadis yang menggambarkan bagaimana Nabi SAW keluar dari Gua Hira setelah dikejut dengan wahyu yang kali pertama. Kemudian kembali semula menyambung ibadatnya. Setelah itu baginda pun pulang ke Mekah. Periwayatan oleh At-Tabari menunjukkan gambaran tentang sebab baginda keluar dari gua itu. Nasnya adalah seperti berikut, yakni cerita hak tadi ni. Bila Nabi terima wahyu pertama, Nabi rasa takut, Nabi jumpa Warqah bin Nawfal, tapi Nabi tidak berputus asa. Nabi terus peribadatannya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ibadat ni time kita semangat kita kena buat, dan time kita berat pun kita kena buat juga. Ini sifat dia. Sebab Nabi pernah sebut dalam matan hadis iaitu fatrah,
Setiap orang ni dia ada zaman fatrahnya. Yakni zaman kita semangat, kita pulun. Zaman kita tak ada motivasi, kita lemah, ya. Mungkin disebabkan maksiat yang kita buat, mungkin disebabkan taubat yang kita tidak memohon keampunan kepada Allah. Itu yang menyebabkan kita jadi lemah dalam peribadatan kita. Pada saat itu, kata Nabi Muhammad SAW, jangan kita tinggal semua. Buatlah walaupun sikit. Buatlah walaupun sikit. Jangan kita pi tinggal terus. Jangan. Buatlah sikit. Yang dulunya kita baca 3 muka tiap hari, time tu kita ya Allah, malasnya hari ni aku nak baca Quran. Malas sungguh. Buka, contoh hari ni, buka, baca 1 muka. Kalau malas sangat, setengah muka. Malas sangat, 1 ayat. Yang penting istiqamah, kita teruskan peramal ibadat kita. Itu kaedah dia. Baik. Kemudian muka surat 83. Saqatul wahyu terhenti. Tempoh terhenti wahyu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, menggambarkan bahawa ianya memakan masa beberapa hari. Ya, inilah berita yang jelas, bahkan dapat dipastikan kebenarannya melalui pengamatan dalam segenap aspek. Adapun tempoh yang sering disebut-sebut bahawa ianya memakan masa selama 3 tahun ataupun 2 tahun setengah, tidak sahih sama sekali, kata dia. Namun di sini bukan tempatnya untuk berbincang tentang hal terbabit. Ini tuan-tuan, ya. Safiur Rahman Mubarak Furi, pengarang kitab kita ni, ya, dia bagi kerja mudah kat kita. Dia dah teruk dah, dia buat kerja teruk dah, tuan-tuan. Ni dia nak saring riwayat-riwayat, tuan-tuan sekalian. Dia kena buat takhrij hadis, takhrij riwayat. Dia kena melakukan i'tibar. Dia kena tengok mana ada syawahid ataupun mutaba'ah, adakah ataupun nasikh ataupun mansukh. Bila dia harmonikan nas, barulah dia saringkan sama ada mana satu riwayat yang rajih dan mana satu yang marjuh. Ini kaedah, tuan-tuan. Saya sebut ni, tuan-tuan, beberapa saat ni, nak buat kerja ni, tuan-tuan, lama kerja ni, bukan senang. Ya, ni nak buat kerja ni, tuan-tuan sekalian, ni bukan senang, tuan-tuan. Kita ni beli kitab, baca ya. Tu pun, tuan-tuan, tak baca juga. Tuan-tuan, tak pun kata malas nak beli. Mai duk dengar ya. Ustaz tolong cerita. Mai duk dengar. Free, tuan-tuan. Tak ada masjid mai tunggu tepi tu. Lepas kuliah Ustaz Isam kena bayar RM10. Tak ada. Free of charge. Tak ada. Percuma. Kita tolong dengar ya. Ulama-ulama kita, mereka dah buat kerja teruk dah. Ya, ini jasa kita kena terima kasih ulama-ulama kita ni, tuan-tuan, ya. Mereka buat kumpul riwayat. Ada yang mengatakan bahawa 3 tahun. Riwayat itu tidak sahih. Laisa sahih. Ada yang berkata 2 tahun setengah. Tempoh di antara wahyu pertama nak turun kepada wahyu yang kedua, tuan-tuan sekalian tu, ya. Ada yang kata 2 tahun setengah. Riwayat itu pun tidak sahih. Laisa sahih. Ya, tapi yang dekat dengan rajih itu, ada yang mengatakan bahawa 6 bulan saja. Tempoh tu, turun wahyu pertama, berhenti saat 6 bulan lepas tu turunlah wahyu yang kedua. Itu cerita dia. Semasa tempoh terhentinya wahyu itu, Nabi Muhammad SAW tinggal dalam keresahan dan duka cita serta diselubungi kebingungan. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Ta'bir seperti berikut. Dah, tuan-tuan, Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, bila turun wahyu pertama, Nabi Muhammad tertanya-tanya lagi dan tertunggu-tunggu lagi. Tak mai ke? Tak mai lagi ke laki tu? Mai bagi lagi cerita dekat aku, bagi jelas, bagi elok-elok. Aku ni apa sebenarnya ni? Tugas apa aku kena buat ni? Ya? Tu dia, tuan-tuan sekalian. Bahkan dalam sebagai riwayat mengatakan bahawa Nabi rasa kebingungan dan rasa duka cita, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab tak tahu benda ni tiba-tiba datang ni. Ya, sehingga dalam riwayat At-Tabari, ya, Nabi rasa seolah-olah, ya, rasa nak panjat ke atas bukit yang tinggi lalu nak mencampakkan dirinya. Kata, Ustaz, tak pernah dengar cerita ni. Ni saya nak cerita malam ni. Dan ini bukan menjatuhkan kredibiliti Nabi Muhammad SAW. Jangan kita duk faham lagu tu. Bukan menjatuhkan kredibiliti ketokohan Nabi. Tidak. Ini menunjukkan bahawa sifat insan ini manusia, sifat manusia. Dan apabila sifat manusia itu ada dalam jiwa Nabi Muhammad SAW, bagaimana kaedahnya? Kaedahnya istiqamah. Fastaqim kama umirt. Istiqamah.
Bukan senang tuan-tuan. Ada orang yang bila diuji benda yang berat dalam hidup dia tuan-tuan, dia rasa seolah-olah biar aku mati lebih baik daripada aku terus hidup. Ya, Nabi Muhammad SAW tunjuk kat kita, dia rasa diri macam tu. Ini fitrah insan, kebiasaan manusia begitu. Bila rasa berat sangat dalam hidupnya, maka fastaqim, istiqamah, tetap dengan Islam. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat yang sahih, Abu Bakar As-Siddiq satu hari pernah perhati kat rambut Rasulullah. Bila tengok kat rambut Rasulullah tuan-tuan, dia tanya, Rasulullah, aku tengok rambut uban kepada kepala kamu ya Rasulullah semakin bertambah ya Rasulullah. Rambut ni, Abu Bakar duk perhati kat rambut Nabi, semakin bertambah. Ada sebagai riwayat mengatakan bahawa ini disebut dalam Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi, ada 20 lai muka surat macam tu ya. 20 lai apa dia, apa panggil apa? Lai rambut ni. Warna putih tu. Kita tak tahulah berapa ni, kena kira tak tahulah, tak terbilang lah kot kan. Banyaknya warna putih kat rambut kita. Nabi ni banyak hitam rambut Nabi ni, ya. Dan Abu Bakar tanya, apa yang menyebabkan kamu tumbuh uban ni ya Rasulullah? Kamu fikir apa sampai hari ni? Maka jawab Nabi SAW, disebabkan aku ni tumbuh uban ni sebab apa? Sebab aku memikirkan satu ayat Al-Quran. Aku duk fikir apa? Ayat fastaqim kama umirt. Ayat tu tuan-tuan, apa maksud dia? Istiqamah apa yang telah diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad. Tuan-tuan, nak istiqamah ni bukan senang. Cakap ni mudah, tapi nak istiqamah, nak berada dalam hidayah, nak berada dalam Islam, dalam pengamal Islam, bukan senang. Sebab tu kita kena minta doa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kena minta doa tuan-tuan untuk tetapkan hidayah ni. Ya. Kena minta doa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami, jangan kau pesongkan hati, jangan kau bagi patah balik hati kami ni. Ba'da idh hadaitana, setelah mana kau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Hak tu yang kita minta doa tu, supaya kita duk jadi baik dah lagu ni lah kita sampai akhir hayat kita. Kita nak jadi lagu ni. Kalau kita hari ni kita kaki masjid, sampai akhir hayat kita lagu ni lah kita. Kalau kita ni ahlul Quran, Al-Quran lah kita sampai akhir hayat kita. Kita nak tu. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan, dan terhentilah wahyu dalam satu tempoh. Nabi Muhammad SAW sangat berduka cita sehingga berkali-kali baginda cuba untuk mencampakkan dirinya dari puncak bukit yang tinggi. Setiap kali baginda sampai ke puncak bukit untuk mencampakkan dirinya, maka Jibril menjelma kepadanya untuk berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkaulah Rasul yang sebenar. Lalu tenanglah kegelisahan baginda dan jiwanya tenteram semula. Kemudian baginda pun pulang. Namun apabila masih berpanjangan tempoh terhentinya wahyu itu, baginda melakukan lagi seperti yang telah dilakukan. Apabila sampai ke puncak bukit, Jibril menjelma kepadanya sambil berkata seperti yang dikatakan itu. Rasa macam tu sekali. Ya, maknanya Nabi rasa pelik sungguh lah hidup Nabi, tak pernah nak hadapi benda ni. Ya, sehingga Jibril mententeramkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata apa? Hang Muhammad sebenarnya Rasulullah, utusan Allah, kekasih Allah, sabar. Ada Jibril ni, ya, menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullahi wa Rasuluh, itu perkataan hadis sebut dalam matan hadis. Wahai Muhammad, kamu adalah hamba Allah dan juga kekasih Allah ataupun utusan Allah. Abdullahi wa Rasuluh. Dia duduk pesan nak tu. Ya, Jibril pesan. Sebab tu tuan-tuan, pesanan demi pesanan ni penting untuk kita rupanya tuan-tuan. Penting. Nasihat demi nasihat, walaupun tiap hari kita dengar benda yang sama, benda tu penting untuk kita. Sebab apa? Sebab kita ni kalau kita jauh daripada nasihat, khususnya nasihat agama, nasihat apa yang terkandung dalam Quran, apa yang terkandung dalam hadis Nabi SAW, hati kita akan jadi kerah. Tuan-tuan, ya, cuba bayang tengok, setahun kita tak baca Quran. Bukan setahun tuan-tuan, seminggu cukup dah. Seminggu kita tak baca Quran. Kita rasa lagu mana hidup kita tuan-tuan?
berserabut. Percayalah tuan-tuan, berserabut hati kita. Rasa hidup ni tuan-tuan macam tak tahan puncak. Rupanya seminggu dah tinggal Quran, tak baca Quran seminggu dah. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat ni penting. Imam Qurtubi dia susun satu kitab At-Tadhkirah, peringatan. Kitab tu tuan-tuan sekalian cukup baik untuk kita baca. Dia At-Tadhkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dalam kitab tu dia tolong peringat kat kita, dia tolong nasihat kat kita. Banyak benda dalam kitab tu tuan, tebal kita, berjilid-jilid terdapat dalam kitab tu tuan. Cerita pasal peringatan dan nasihat yang penting untuk orang mukmin. Baik. Kemudian Jibril turun membawa wahyu yang kali kedua. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani berkata, yang demikian itu yang terhentinya wahyu beberapa hari bertujuan untuk menghilang kegerunan yang menimpa Nabi Muhammad SAW, dan juga supaya timbul keinginan baginda agar perkara itu berulang kembali. Ini sejarah Islam memikirkan hikmah. Para ulama kita fikir pasal apa Allah tak turun tiap hari Quran tu, pasal apa Allah tak turunkan secara sekaligus 30 juzuk kepada dada Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Ulama fikir tuan-tuan, ulama fikir hikmahnya apa? Kata ulama, antara hikmahnya adalah supaya Nabi kita SAW tuan-tuan rasa teringin lagi nak dapat benda penting itu. Kalau bagi sekaligus tuan-tuan sekalian, dia feeling tu rasa lain, dia kena bagi sikit supaya keinginan tu kemuncak tuan-tuan, rasa benda tu penting dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hikmahnya. Turun secara berperingkat. Kata ulama, ini disebut oleh Profesor Dr. Fadil Hasan Abbas dalam kitab dan Mabahith fil Ulumil Quran. Kenapa diturunkan secara beransur-ansur? Iaitu disebut tentang berkaitan dengan turunnya itu bilhal, mengikut keadaan dan suasana tertentu. Dalam bernama Arab turun pula ayat Arab. Tentang salat turun pula salat. Difardukan solat Jumaat, diturun pula solat Jumaat. Tuan-tuan, difardukan solat Jumaat tuan-tuan, ketika mana Nabi masih lagi berada di Mekah, bukan berada di Madinah tuan-tuan. Tapi Nabi tidak dapat melaksanakan. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang berada di Madinah, yang berhijrah awal pergi ke Madinah, mereka dapat laksanakan solat Jumaat. Ini di antara sejarah pensyariatan solat Jumaat. Sebab apa? Sebab macam-macam lah tuan-tuan. Kalau Nabi laksana juga pada waktu itu di Mekah, kemungkinan orang Mekah akan menghukum ataupun akan cari sampai ke lubang cacing para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW, dan mereka akan menghukumkan bunuh kepada para sahabat dan pengikut Islam. Itu cerita, itu dia punya mafsadahnya. Setelah hilang kebingungan dan ternyata kepada baginda hakikat yang sebenar, maka baginda sendiri telah mengetahui dengan yakin bahawa dia telah menjadi Nabi Allah yang maha besar lagi maha tinggi, dan yang datang kepada itu adalah duta pembawa wahyu yang menyampaikan kepadanya berita dari langit. Jadi bila turun wahyu yang kedua tuan-tuan sekalian, Jibril pun turun duk menenangkan hati Nabi Muhammad SAW, maka Nabi pun faham bahawa rupanya aku adalah utusan Allah. Tak ada lain dah Nabi yang terakhir selain daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau lepas tu ada orang mengaku, nescaya hang pembohong nak mampu. Bukan tak ada tuan-tuan, ada ni. Dekat Malaysia pun ada, kat Indonesia pun ada. Mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Rasul. Bukan tak ada tuan-tuan. Bahkan ada pula pengikut-pengikut yang diikut tu. Maka dia tak baca sirah ke? Dia tak baca Quran ke? Dia tak tengok ke hadis Nabi ke? Bagaimana dia tafsiran mengikut akal dia saja tanpa dipandukan dengan syarak. Ini perkara yang perlu kita teliti. Maka subhanallah, maka Nabi yakin bahawa Nabi Muhammad adalah utusan ataupun kekasih Allah dan juga Rasulullah. Apabila keinginan dan penantian baginda
terhadap wahyu menjadi sebab keteguhan dan kesanggupannya menanggung semua itu. Jika perkara itu berulang lagi, maka setelah ini semua datanglah Jibril buat kali yang kedua. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang tempoh terhentinya wahyu dengan sabda, ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit, aku pun mendongak pandangan ke arah langit. Tiba-tiba aku dapati Jibril yang pernah datang kepadaku di Gua Hira sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Lalu aku pun duduk berlutut sehingga rebah ke bumi. Kemudian aku datang kepada siku berkata, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Mereka pun menyelimutkan. Lalu Allah menurunkan, wahai orang yang berselimut, ya, qum fa'anzir, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Jadi cerita dah tuan-tuan sekalian, bila wahyu pertama turun, berhenti sat dalam beberapa bulan, kemudian turun pula wahyu yang kedua. Surah apa? Surah Al-Muddathir, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Waktu tu Nabi dalam perjalanan pergi ke Gua Hira. Dalam perjalanan tiba-tiba Nabi naik mendongak ke atas langit. Tiba-tiba Jibril datang, ya, duduk di atas kursi, ya, di antara langit dan bumi. Ustaz, lagu mana Ustaz? Jangan duk tanya saya pun tak tahu. Macam itulah keadaannya. Ya, wallahu alam. Ini keadaan yang dalam hadis menyebut hakikat Jibril alaihissalam. Ya, besarnya Jibril alaihissalam. Ya, malaikat yang diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW. Turun ayat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut. Nah, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW khususnya dan umumnya kepada orang-orang ataupun orang-orang yang berselimut, yakni orang yang sedang diilit mimpi. Dalam erti kata yang lain, orang yang duduk dalam kesenangan dan kemewahan dunia. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, orang yang lalai, orang yang khalid. Qum fa'anzir, fi'il amar, bangun, berikan peringatan kepada umat. Ini dia. Ya, ini dia tuan-tuan. Nanti insya-Allah pada pertemuan akan datang tuan-tuan, kita akan kupas sedalamnya insya-Allah, ya, bagaimana pendadilan ataupun wahyu yang kedua itu, apakah maksud di sebalik wahyu yang kedua, surah Al-Mudaththir ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima itu. InsyaAllah pada pertemuan akan datang tuan-tuan, kita akan tengok bagaimana kerikat berkaitnya di antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua itu. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan meneruskan pembacaan sirah kita pada malam yang seterusnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.